Selamat petang kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan teori proses sosial, dan kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Adriana, dan Ivan Chai. Ini adalah beberapa subtopik yang saya akan jelaskan, iaitu pengenalan, teori persatuan perbezaan, perbincangan teori, nota mengenai pendedahan kepada keganasan dan kenakalan media, dan akhir sekali adalah teori drift. Pengenalan tentang teori proses sosial ini adalah teori ini mengkaji mengenai aktor interpersonal dalam kehidupan seseorang yang mempunyai pengaruh ke atas sikap dan tingkah lakunya. Teori ini kadangkala dipanggil sebagai penjelasan mikro kerana ia menumpukan pada tetapan dan situasi sosial yang lebih kecil dan bukannya pada pemboleh ubah makro yang lebih besar dan berstruktur. Teori ini juga berbeza daripada teori individualistik, di mana punca sesuatu jenayah itu tak dicari dalam diri seseorang individu itu, tetapi punca jenayah yang berlaku adalah berdasarkan tingkah laku yang individu itu lakukan. Saya akan menjelaskan tentang proses sosial yang mengenai delinkuensi, iaitu memegang andaian tertentu yang cenderung untuk memisahkannya daripada teori delinkuensi yang lain. Yang pertama adalah tingkah laku adalah dipelajari dan bukannya diwarisi secara biologi. Pembelajaran jenayah dan delinkuensi boleh berlaku melalui mekanisme yang sama yang digunakan untuk pembelajaran tingkah laku yang lain. Yang kedua adalah tingkah laku itu dipelajari dalam persekitaran. Pembelajaran sikap dan tingkah laku berlaku lebih banyak melalui interaksi dengan orang lain dalam persekitaran yang rapat dan interpersonal melalui perhubungan pribadi di media massa. Teori ini juga menganggap bahawa orang lebih cenderung untuk belajar lebih banyak daripada orang lain dalam kalangan sosial terdekat mereka daripada belajar melalui perlakuan yang dilihat dari televisyen, filem dan bentuk komunikasi media massa yang serupa dengannya. Yang ketiga ialah perhatian harus ditumpukan pada apa yang dilakukan oleh seseorang dan bukan pada keadaan seseorang itu. Sekali lagi, delinkuensi ini adalah tertumpu kepada ciri dalaman pesalah, manakala perhatian yang lebih harus diberikan kepada situasi sosial dan persekitaran di mana kanak-kanak dan belia berada. Teori proses sosial ini adalah dinamik dalam pendekatan mereka untuk memahami tingkah laku delinkuen. Dengan dinamik ini bermakna penjelasan ini melihat tingkah laku dari segi tindakan dan tindak balas. Tingkah laku dan sikap akan berubah mengikut persekitaran dan persekitaran sosial. Berbanding dengan teori individualistik yang terdapat dalam bab 4, penjelasan proses sosial ini adalah mengenai delinkuensi dapat lebih mudah jika digabungkan dengan kesan kematangan. Dan terdapat satu lagi teori yang boleh dijelaskan untuk boleh digunakan untuk menjelaskan proses sosial, iaitu teori pelabelan. Teori pelabelan ini lebih tertumpu kepada reaksi masyarakat terhadap tingkah laku dan bukannya pada punca utama tingkah laku tersebut. Dan teori ini lebih berkaitan dengan konsep dan proses sistem keadilan juvenil. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang teori persatuan perbezaan, iaitu differential association theory. Teori ini telah dibangunkan oleh Edwin H. Sutherland beberapa dekad yang lalu. Seperti yang korang boleh tengok, Edwin H. Sutherland ialah di sebelah kiri di bahagian atas. Teori ini kadang-kadang dirujuk sebagai penjelasan kepada hubungan rakan sebaya ataupun kumpulan rakan sebaya kerana ia memberikan tumpuan kepada hubungan rakan sebaya dan corak persahabatan sebagai perhubungan kepada sebab musabab asas untuk delinkuensi itu berlaku. Beliau juga mengembangkan teori ini dan cuba menghasilkan skema penjelasan yang mengenal pasti individu serta penjelasan sosial untuk jenayah dan delinkuensi.
Seterusnya, dalam versi terakhir Sutherland dan Creasy pada tahun 1978, teori ini telah menyenaraikan 9 proposisi seperti berikut. Dan untuk pengetahuan semua, rupa Creasy adalah di bawah sebelah di bahagian bawah sebelah kiri. Okay. Proposisi yang pertama ialah jenayah itu dipelajari, dan proposisi yang kedua ialah tingkah laku jenayah dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Kedua-dua proposisi ini, yang pertama dan kedua, kedua-dua proposisi ini mengenal pasti teori ini sebagai teori pembelajaran. Dan proposisi yang ketiga iaitu bahagian utama pembelajaran tingkah laku jenayah berlaku dalam kumpulan peribadi yang intim. Dan proposisi yang keempat adalah apabila tingkah laku jenayah dipelajari, pembelajaran yang merangkumi proposisi pertama, teknik melakukan jenayah dan kadang-kadang sangat rumit, kadang-kadang sangat mudah. Dan untuk proposisi kedua, arah khusus motif, dorongan rasionalisasi dan sikap. Kedua-dua proposisi ini menggariskan konteks sosial di mana pembelajaran berlaku. Proposisi yang kelima iaitu arah, motif khusus dan dorongan dipelajari daripada takrifan kod undang-undang sebagai menguntungkan dan tidak menguntungkan atau tidak menguntungkan. Keenam iaitu seseorang menjadi delinkuan kerana lebihan definisi yang menguntungkan kepada pelanggaran undang-undang berbanding definisi yang tidak menguntungkan kepada pelanggaran undang-undang. Proposisi kelima dan keenam merupakan satu lagi ciri penting dalam teori ini, iaitu pembelajaran jenayah yang berdasarkan definisi undang-undang. Proposisi yang ketujuh ialah berkaitan pembezaan mungkin berbeza dari segi kekerapan, tempoh, keutamaan dan keamatan. Dan proposisi ke-8 adalah proses pembelajaran tingkah laku jenayah melalui persatuan dengan corak jenayah dan anti jenayah yang melibatkan semua mekanisme yang terlibat dalam mana-mana pembelajaran lain. Untuk proposisi ke-7 dan ke-8 yang menyatakan syarat dan ciri tertentu dari tanggapan asas bahawa delikuensi dipelajari dalam konteks kumpulan dan dari segi definisi undang-undang. Dan untuk proposisi ke-9 iaitu walaupun tingkah laku jenayah adalah ekspresi, keperluan dan nilai umum, ia tidak dijelaskan oleh keperluan dan nilai umum tersebut kerana tingkah laku bukan jenayah adalah ungkapan keperluan dan nilai yang sama. Proposisi ke-9 ini mengenal pasti pendorong biasa untuk tingkah laku seperti kelaparan, tapi kemudiannya menunjukkan bahawa keperluan tersebut tidak boleh dianggap sebagai punca sebenar jenayah kerana bukan penjenayah mempunyai keperluan dan nilai yang sama. Terusnya, kita akan masuk kepada perbincangan teori, iaitu discussion of the theory. Penerangan teori adalah berkaitan dengan delikuensi yang terdapat pada rajah di bawah. Rajah di bawah itu yang dalam bentuk oval bermula daripada pendedahan kepada sikap dan corak tingkah laku delinkuan, penerimaan orientasi delinkuan, pergaulan dengan rakan sebaya delinkuan, dan akhirnya delinkuan. Teori persatuan perbezaan ini sendiri adalah penjelasan yang menarik tentang delikuensi dan ia seolah-olah memahami beberapa ciri delikuensi. Teori ini juga menjelaskan mengapa ramai belia matang daripada delikuensi apabila usia mereka meningkat. Ini telah disebut di dalam Sarnecki 1986 mengenai kesan kematangan. Teori ini juga mengalihkan tumpuan perhatian daripada masalah individu kepada tingkah laku dan pergaulan tertentu. Dalam erti kata lain, teori ini boleh digunakan sebagai asas untuk bertindak balas terhadap tingkah laku kanak-kanak dan bukannya kanak-kanak itu secara keseluruhannya. Okey, kalau kamu orang buka dekat page 115, kat situ terdapat figure 6.1 differential association and delinquency.
Di situ terdapat penerangan mengenai Persatuan Pembezaan dan Delinkuensi dan telah diringkaskan dalam rajah di bawah yang dalam rajah yang telah disediakan. Okay. Seterusnya kita akan masuk untuk a note on exposure to media violence and delinquency. Ini adalah salah satu cadangan teori persatuan pembezaan, iaitu pembelajaran delikuen datang daripada hubungan atau pergaulan dengan orang lain dalam suasana kumpulan utama. Keadaan ini adalah berbeza dengan pandangan bahawa menonton video keganasan di dalam televisyen boleh menjadi penyebab daripada keganasan dalam kanak-kanak. Pendedahan remaja kepada keganasan melalui media massa juga sudah pastinya menjadi topik yang sah dan membimbangkan di Amerika hari ini. Ini kerana apabila seseorang menambah set angka view untuk menonton video keganasan melalui permainan video, komputer dan filem, maka jumlah keganasan yang dilihat oleh remaja dan belia melalui saluran media massa akan meningkat dan ini adalah membimbangkan. Seterusnya, hubungan antara menyaksikan tingkah laku ganas dan betul-betul melakukan keganasan telah ditujukan dari usaha awal Albert Bandura dan eksperimen Bobodol, di mana beliau memerhatikan bahawa kanak-kanak yang melihat orang dewasa melakukan tindakan keganasan pada anak patung yang besar lebih cenderung untuk melakukan perbuatan ganas itu sendiri. Seperti yang korang boleh lihat, rupa Bobodol itu ialah seperti dalam slide. Okay. Seterusnya, beberapa kajian lain telah menunjukkan bahawa kanak-kanak lelaki kelihatan lebih dipengaruhi dengan melihat pencerobohan berbanding kanak-kanak perempuan. Walaupun penyelidikan membujur baru-baru ini menyimpulkan bahawa kesan media terutamanya menonton keganasan di televisyen, ia mempunyai kesan yang sama ke atas keganasan seterusnya di kalangan lelaki dan perempuan, dan ini telah dikatakan oleh Heisman pada tahun 2003. Walaupun terdapat bukti yang mencukupi bahawa menonton video keganasan boleh menyumbang kepada keganasan, kekuatan dan konsisten hubungan ini masih tidak pasti lagi. Ini kerana sebahagian daripada keraguan ini berpunca daripada rentetan sanggahan terhadap penyelidikan saintifik yang ditawarkan oleh ahli industri hiburan. Malah pengarang kajian ini mencadangkan bahawa menonton keganasan di media hanyalah salah satu daripada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan keganasan dalam kalangan belia. Satu lagi kemungkinan adalah faktor penyumbang yang mempersoalkan arah kepada hubungan ini ialah pilihan bahawa kanak-kanak yang terdedah kepada keganasan pada awal kehidupan mereka, misalnya di rumah, dan tertarik kepada keganasan di media. Di samping itu, sikap dan nilai keibubapaan juga boleh mengganggu hubungan antara menonton video keganasan di televisyen atau permainan video dalam kalangan belia. Secara keseluruhannya, hubungan antara menyaksikan perbuatan ganas di media massa dan melakukan tingkah laku ganas dalam kalangan belia adalah nyata dan sekurang-kurangnya sederhana kuat. Di sini maksudnya dia bergantung sama ada belia itu mampu untuk menahan diri melihat video keganasan dan melakukannya dengan sendiri, ataupun dia melihat dengan realiti perbuatan ganas itu dan melakukannya. So dia punya percentage untuk melakukan keganasan itu bergantung kepada belia itu sendiri. Dan kawalan ibu bapa terhadap remaja secara amnya mempunyai kesan penting juga ke atas tingkah laku belia. Dan penekanan Sutherland terhadap pembelajaran jenayah dan delinkuensi dalam kumpulan prima interpersonal masih patut dipertimbangkan. Walaupun kebimbangan sebenar dan sah tentang kesan negatif daripada gambaran media massa tentang keganasan terhadap belia. Okey.
teori terakhir yang saya akan bentangkan adalah teori drift itu. Okay. Drift teori ini telah dibangunkan oleh David Mazza dan Gresham Sykes. Seperti yang korang boleh tengok, David Mazza adalah gambar di atas sebelah kiri dan Gresham Sykes adalah gambar di bawah sebelah kiri. Teori ini, diorang berpendapat bahawa remaja banyak hanyut, masuk dan keluar dari delinkuensi semasa remaja, dan ini bergantung kepada keadaan sosial dan mood remaja tersebut. Teori ini juga dianggap sebagai sebagai teori proses kerana tidak melihat delinkuensi sebagai an either atau or situation. Mengikut teori ini, juvana bergerak dari delinkuensi kepada pematuhan dan kembali bergantung kepada keadaan juga. Satu lagi ciri teori ini adalah tanggapan bahawa juvana menggunakan kehendak bebas dalam membuat keputusan sama ada untuk terlibat dalam delinkuensi, walaupun kehendak bebas ini dipengaruhi oleh rakan sebaya. Andaian penting daripada teori ini adalah idea bahawa pesalah juvana pada dasarnya adalah kanak-kanak yang baik yang ingin mematuhi peraturan dan undang-undang, tetapi disebabkan mereka mengalami ketidakadilan dan merasakan ketidakadilan dalam kehidupan mereka, ini telah mencetuskan perasaan marah dan dendam yang kemudiannya boleh membawa kepada perbuatan jenayah atau delinkuensi. Dalam teori drift ini terdapat satu konsep penting, iaitu konsep peneutralan. Konsep ini merujuk kepada usaha untuk menjelaskan akibat negatif atau mengecam daripada melakukan perbuatan jenayah atau delinkuensi. Konsep ini membantu untuk membuat diterima atau membetulkan apa yang sebaliknya dianggap sebagai perbuatan juvana. Terdapat 5 teknik peneutralan yang digunakan menurut Sykes dan Mazza. Teknik yang pertama ialah penafian tanggung jawab, iaitu denial of responsibility. Ini menunjukkan bahawa seseorang tidak boleh dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan. Penafian ini juga boleh dikaitkan dengan masalah peribadi seperti mempunyai perangai buruk atau keadaan sosial, tinggal di kawasan kejiranan yang buruk atau mempunyai ibu bapa yang kasar dan sebagainya. Teknik yang kedua ialah penafian kecederaan, iaitu denial of injury. Ini bermakna walaupun perbuatan itu berlaku dan kita bertanggungjawab atau orang tu bertanggungjawab, tiada sesiapa yang betul-betul akan cedera disebabkan oleh apa yang berlaku. Seterusnya, teknik ketiga adalah penafian mangsa, iaitu denial of a victim, di mana penafian mangsa berhujah bahawa walaupun terdapat mangsa dalam perbuatan itu, mangsa itu berhak menerima apa yang patut diterima. Ini kerana mungkin mangsa itu adalah mungkin mangsa itu adalah pemilik kedai yang jahat, guru atau ibu bapa yang kejam, ataupun seseorang yang cuba menipu orang lain. Dia menganggap diri dia ialah mangsa keadaan, macam itulah. Teknik keempat ialah kecaman terhadap pengutuk, iaitu condemnation of condemners. Ini mencerminkan rasa kecederaan dan atau ketidakadilan yang diterima oleh belia daripada orang lain, terutamanya orang dewasa. Teknik ini membolehkan juvana mewajarkan atau menetralkan tindakan delinkuan dengan melabel mereka yang akan mengkritik atau menilai perbuatan delinkuan sebagai munafik. Teknik yang terakhir ialah rayuan kepada kesetiaan yang lebih tinggi, iaitu appeal to higher loyalties. Teori ini menggambarkan satu lagi teori drift.
ia memberikan tumpuan kepada pengaruh rakan sebaya dalam membentuk pendapat dan tingkah laku. Ini sama seperti teori pembezaan juga. Namun begitu, terdapat perbezaannya, iaitu pandangan dalam teori drift bahawa delinkuan ini mempunyai dendam dan rasa marah dalam diri seseorang, dan keadaan ini tidak berlaku dalam teori persatuan pembezaan. Dan menurut Mazza, pada tahun 1964, sifat delinkuensi ditunjukkan oleh konsep lain melalui maksud tersirat, iaitu belia, terutamanya dalam konteks kumpulan atau geng, akan sentiasa diminta untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada kumpulan dan mengikut pemikiran ahli kumpulan mereka. Oleh itu, adalah mudah untuk mereka memahami bagaimana teknik merayu kepada kesetiaan yang lebih tinggi dalam geng tu boleh digunakan untuk mencurahkan perasaan negatif akibat jenayah. Sebagai tambahan, teori ini juga mendapat sokongan dalam kesusastraan. Dan teruntuk yang terakhir juga untuk part saya, korang boleh tengok muka surat 122, iaitu Rajah 6.2, Drift and Delinquency. Ringkasannya terdapat pada kotak kuning yang dalam slide. Itu saja untuk part saya, dan seterusnya akan diteruskan bermula dari teori kawalan daripada rakan saya, iaitu Ivan. Okey, baiklah. Saya akan membentangkan tentang teori kawalan dan teori kawalan sosial, ikatan sosial. Bagi teori kawalan ini menganggap bahawa punca tingkah laku delinkuan sebenarnya adalah ketiadaan sesuatu faktor yang mampu mengekang dan mengawal seseorang individu itu dari dalaman atau luaran. Teori kawalan ini juga tidak menganggap bahawa delinkuan didorong atau dipaksa untuk melakukan jenayah. Sebaliknya, ianya adalah satu kecenderungan yang menyimpang daripada norma masyarakat sama ada dikawal ataupun tidak. Sekiranya tiada kawalan dalaman atau luaran yang kuat mengenai pelanggaran peraturan atau undang-undang, seseorang akan cenderung untuk melanggar peraturan atau mempunyai gaya hidup yang berbahaya, terutamanya apabila keadaan seperti godaan dan peluang hadir. Seterusnya saya akan ceritakan tentang kawalan dalaman. Maafkan saya. Kawalan dalaman bersifat individualistik kerana ianya bergantung kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, superego dalam teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud adalah komponen personaliti yang mampu mengawal dan menghalang seseorang itu daripada godaan id yang tidak baik. Menurut Walter Regles, teori kawalan terdiri daripada beberapa dorongan ke arah jenayah dan delinkuensi dan juga pembendungan terhadap delinkuensi. Yang pertama adalah tarikan terhadap delinkuensi, seperti pengaruh rakan sebaya. Sebab kita semua tahu kadang-kadang rakan sebaya ni dia mudah untuk mempengaruhi personaliti kita. So, kalau kita salah pilih kawan, maka kita juga akan terjebak dalam delinkuensi lah. Yang kedua adalah tekanan luar terhadap delinkuensi. Contohnya masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ni contohnya kalau seseorang itu dia kekurangan wang, so dia akan macam ada satu keinginan untuk mencuri duit orang lain, gitu. So, yang kedua adalah dorongan dalaman terhadap delinkuensi. Contohnya pengaruh id, iaitu sikap memberontak. Sikap memberontak ni biasanya kita boleh kaitkan dengan individu-individu yang ingin menarik perhatian orang sekeliling mereka. Itu. Yang ketiga pula adalah tentang pembendungan luar terhadap delinkuensi, iaitu mempunyai
institusi sosial yang kukuh seperti sekolah ataupun keluarga. Keluarga boleh macam kalau keluarga bahagia, so dia akan anak-anak mereka akan uh, tidak akan macam terjebak dengan delinkuensi gitu. So yang terakhir adalah pembendungan dalaman terhadap delinkuensi, iaitu konsepkan diri yang kuat dan positif. Konsepkan diri yang kuat dan positif ni kita boleh kaitkan dengan macam jati diri mereka, yang macam kalau jati diri mereka kuat, so mereka macam akan menghindarkan dirilah daripada terjebak dalam delinkuensi. Okay, menurut Travis Hershey pula, beliau mengatakan bahawa orang muda mempunyai kecenderungan untuk akur sekiranya mereka mempunyai hubungan yang kukuh dengan masyarakat. Hubungan ini mempunyai 4 bahagian, iaitu hubungan rapat. Hubungan rapat ni adalah attachment. Tak silap saya, kejap. Hubungan rapat adalah attachment dalam Inggeris. Lepas tu penglibatan, involvement, komitmen dan kepercayaan, belief. Okay, hubungan rapat ini adalah apabila seseorang itu melibatkan diri dalam keluarga dan mempunyai kawan dalam komuniti serta menjadi ahli dalam kelab adalah antara contoh hubungan rapat yang boleh mengurangkan peluang untuk deviance berlaku. Contohnya, kalau pelajar dia menghabiskan masa banyak dalam aktiviti kelab, sudah tentunya mereka tidak mempunyai masa lain untuk melepak, macam lepak-lepak, lepas tu join geng motor gitu, sebab mereka busy dengan aktiviti kelab gitu. Lepas tu yang kedua adalah penglibatan. Penglibatan ini menurut Hershey bermaksud melibatkan diri daripada aktiviti konvensional. Misalnya pasukan pengakar, PRS ataupun sukan adalah antara aktiviti yang mampu menghindarkan kumpulan pelajar daripada terlibat dalam dadah, alkohol dan aktiviti seks bebas dan jenayah. Seperti apa yang saya ceritakan tadi, macam kita semua mempunyai 24 jam. So macam kalau kita busy dengan aktiviti konvensional ni, so kita tak ada masa terluang yang lain untuk macam terlibat dalam delinkuensi. Okay, yang ketiga adalah komitmen. Individu yang mempunyai komitmen kukuh dalam kehidupan sosial mereka berkemungkinan tidak akan terlibat dalam tingkah laku deviance, sebab mereka takut akan kehilangan kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap diri mereka untuk mencapai cita-cita mereka. Okey, di sini kita boleh kaitkan di mana masyarakat kita akan judge kita kalau kita terlibat dalam aktiviti delinkuensi lah gitu. So kalau seseorang itu ada komitmen, dia takkan berani buat macam tu, sebab bagi mereka ini akan menjatuhkan air muka mereka sendiri gitu. So yang keempat adalah kepercayaan. Kepercayaan ni dia tentang hubungan rapat dengan masyarakat, dikukuhkan lagi dengan kepercayaan tentang nilai dan idea berkaitan dengan moral. Jadi, semakin kurang kepercayaan masyarakat terhadap nilai moral, semakin tinggi kemungkinan deviance akan berlaku. Sebab kita semua tahu bahawa nilai-nilai moral mengajar kita untuk berbuat baik, bukan sebaliknya. Okey, walau bagaimanapun, penyelidikan tentang teori ikatan sosial ini tidak menyokong ramalan Hershey sepenuhnya. Sebagai contoh, penglibatan kadang-kadang dikaitkan secara negatif dengan delinkuensi seperti yang diramalkan oleh
Hebner dengan Betts. Di samping itu, selalunya faktor jantina dan faktor geografi juga mempengaruhi kesan ikatan hubungan terhadap delinkuensi. Okay, sebab macam kita semua tahu, kalau dari segi jantina, kita biasanya nampak macam lelaki lebih banyak melakukan delinkuensi berbanding perempuan, gitu. Sebagai contoh, Gardner dan Shoemaker melaporkan bahawa kesan negatif ikatan sosial mengenai kenakalan ataupun delinkuensi adalah lebih kuat dalam kalangan pelajar sekolah menengah luar bandar berbanding dalam kalangan sampel belia bandar. Macam sebab kita boleh kaitkan macam luar bandar ni, mereka macam lebih ramai yang miskin gitu. Sebab yang sebelum ni kita boleh kaitkan dengan kemiskinan, di mana mereka lebih mudah terjebak dalam delinkuensi apabila mereka ingin mendapatkan sumber kewangan gitu. So mereka salah guna peluang tu untuk mendapatkan sumber kewangan gitu. And then di samping itu, penyelidikan antarabangsa juga mempersoalkan nilainya. Di Filipina, kajian secara amnya menyokong pengaruh negatif ikatan sosial yang kuat terhadap delinkuensi dalam kalangan lelaki, tetapi tidak dalam kalangan perempuan. Sebahagiannya kerana kawalan sosial terhadap perempuan adalah lebih kuat berbanding lelaki di Filipina. Pengurangan kuasa ikatan sosial juga sebagai penjelasan mengenai kewujudan delinkuensi dalam kalangan wanita telah diperhatikan di Jepun dan di India. Selain itu, kajian delinkuensi di Perancis tidak menyokong kekuatan ikatan sosial sebagai pencegahan delinkuensi, terutamanya dibandingkan dengan faktor lain seperti hubungan rakan sebaya. Sebab kita semua tahu, macam yang saya cakap tadi, kalau kita salah pilih kawan, maka kita akan ikut perangai kawan kita. So kalau kawan kita macam under pengaruh delinkuensi, so kita akan mengikut jejak langkah mereka gitu. Seterusnya, menurut teori ikatan sosial pula, semakin kuat hubungan seseorang dengan faktor agama, semakin kurang delinkuennya. Sebagai contoh, semakin ramai orang macam menghadiri upacara keagamaan, semakin kurang akan berlakunya penglibatan kenakalan. Secara umumnya, 3 penemuan telah muncul daripada kajian, iaitu yang pertama, terdapat perkaitan negatif antara kehadiran di gereja dan kenakalan. Yang kedua, terdapat perkaitan positif antara kedua-duanya, bermakna semakin ramai seseorang itu menghadiri gereja, semakin banyak kenakalan dilakukan. Okey, dan yang ketiga, tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara kehadiran gereja dan kenakalan. Sebab actually macam di sini maksudnya tidak semestinya seseorang itu kerap pergi bersembahyang ataupun pergi gereja, dia akan menjadi seorang yang patuh kepada peraturan gitu. Sebab personality kita tidak didefinisikan dengan kekuatan agama kita gitu. So yang ketiga, namun jika kanak-kanak yang dipaksa pergi ke gereja oleh ibu bapa, mereka mungkin berasa marah dan memberontak terhadap kawalan seperti ini dan mengambil tindakan jenayah dan delinkuen sebagai tindak balas kepada kekecewaan ini.
Oke, macam di sini kita boleh kaitkan dengan macam anak-anak mereka tuh dipaksa, and then mereka nakkan kebebasan, so mereka macam nak buat jenayah tuh untuk menarik perhatian kedua-dua ibu bapa mereka gitu. Oke, dalam situasi ini hubungan antara anak-anak dan ibu bapa mungkin menjadi renggang atau lemah, sekaligus meningkatkan lagi peluang belia melakukan perbuatan delinkuan. Oke, di samping itu terdapat juga penemuan bahwa tiada hubungan antara kehadiran di gereja dan kenakalan, diwakili oleh kajian terhadap lebih 4.000 belia sekolah menengah yang tinggal di California pada tahun 1960-an menurut kajian Hellfire and Delinquency. Oke, baiklah, dari sini secara keseluruhannya penyelidikan berterusan mengenai teori ini mendapati kesan negatif yang konsisten dari kehadiran gereja, nilai keagamaan dan kenakalan, walaupun terdapat beberapa keputusan yang bertentangan. Oke, khususnya kehadiran di gereja seolah-olah hanya menghalang penggunaan dadah dan alkohol serta pelanggaran status, dan ianya hanyalah satu konteks di mana teori ikatan sosial ini dapat dinilai. Teori yang seterusnya ini adalah teori anomi. Teori anomi ini adalah di bawah general strength theory lah. Dia macam salah satu contoh teori dia. Okey, apakah itu anomi? Anomi adalah konsep yang merujuk kepada ketiadaan undang-undang, norma atau konvensi. Oleh itu, perkataan itu berasal daripada bahasa Yunani, iaitu anomi. Okey, penggunaannya dalam bidang sains sosial dan psikologi di mana merujuk kepada ketiadaan norma atau konvensi dalam masyarakat, penghormatan atau penghinaan mereka oleh individu atau sekumpulan individu. Okey, yang terakhir ini adalah penjelasan umum tentang general strength theory. Okay, general strength theory ini ataupun GST mengandaikan bahawa golongan muda mengalami ketegangan dalam kehidupan mereka. Ya, contohnya, anak-anak muda yang mempunyai ketegangan atau kekecewaan terhadap hubungan rakan sebaya, masalah keluarga atau masalah pembelajaran ini akan dikaitkan dengan general strength theory ini. Okay. Tetapi general strength theory ini melangkaui teori ikatan sosial dengan berhujah bahawa golongan muda berdasarkan status pergantungan mereka dalam masyarakat tidak boleh menggunakan cara masyarakat yang boleh diterima untuk melegakan tekanan dan kekecewaan dalam kehidupan mereka. So macam ayat ni kita boleh kaitkan dengan macam anak-anak muda, sebab ada kalanya orang akan label kita, oh kamu ni masih kecil, so kamu tak boleh buat ini, buat itu macam orang besar gitu. So hal ini akan membuatkan mereka rasa tertekan gitu. Jadi kadang-kadang apabila seorang belia ini mengalami tekanan atau kekecewaan, mereka akan bertindak balas dengan cara yang lebih ganas seperti serangan atau pembunuhan. Macam kadang-kadang maybe mereka akan cuba untuk bunuh diri ataupun yang kes bully dalam sekolah, sebab mereka nak lepaskan rasa tekanan itu. So mereka buat dengan cara yang lebih ganas. So itu sahaja dari saya. Okey, sekian, terima kasih. So sebelum kami menamatkan sesi pembentangan, saya akan serahkan
Jawab, oke. Oke, saya akan teruskan dengan sesi soal jawab. Oke. Oke, untuk sesi ini kami akan menanyakan 3 soalan. Kalau ada sesiapa yang tahu jawabannya boleh buka mic untuk jawab. Okey, untuk soalan pertama, senaraikan 5 daripada 9 proposisi yang terdapat dalam teori pembezaan. Okey, ada siapa tahu boleh buka mic? Hintnya dalam slide pembentangan Adriana tadi. Ada sesiapa yang ingin mencuba? Ada sesiapa yang ingin mencuba? Okey, Shu, boleh teruskan. Bahasa Inggeris apa ke? Boleh. Yeah. The first one is crime is learned. Maksudnya jenayah itu dipelajari. Ya, betul. Second, criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication. Alright, betul. The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups. Alright, betul juga. Yang keempat, the specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable. Ya, betul. Dah 4 kan? Satu lagi kan? Ya, betul. Satu lagi, differential association may vary in frequency, duration, priority and intensity. Alright, betul semua. Thank you. Betul. Okey, soalan kedua pula, nyatakan 4 bahagian penting dalam hubungan bagi teori ikatan sosial, iaitu dari slide yang saya bentangkan tadi. Ada sesiapa yang mau cuba? Tes. Siapa tu? Ya, Zikri. Zik mau jawab question 2, boleh kan? Oh, boleh. 4 bahagian penting dalam hubungan bagi teori ikatan sosial. Ada 4 iaitu attachment, Ya. belief, commitment and involvement. Ya. 4 sudah. Jawab. Apa tadi yang kedua? Attachment, belief, commitment, Okey. involvement. Alright. Betul. Semua betul. Thank you. Okey, teori terakhir. Question 3, nyatakan 4 teori yang terdapat dalam teori proses sosial. Okey, Hindia adalah tajuk besar yang kami bentangkan pada hari ini. Ini siapa boleh jawab, ada hadiah ya? Ada sesiapa yang mau cuba? Boleh cuba lagi ke? Boleh. Boleh? Boleh. Yang last tadi, social control theory. Ya, betul. Lepas tu before tu, grief theory. Ya, betul. Before dia lagi, sabar Okey, boleh. differential association theory. Ya, betul. Satu lagi. Enggak, satu lagi. Satu lagi. Ya, satu lagi. Part Yvonne. Control theories. Ya, betul. Congrats. Tanya. Untuk Shu saja ya, sebab ini dia keempat sikit. Yay. Sampai akhir. Thank you. Thank you, Shu. Thank you, Zik. Thank you semua. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.